أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang saya muliakan, berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Muqarrabin, juga ahli-ahli qaryah, jawatan kuasa pengurusan Masjid Al-Muqarrabin, ahli qaryah, para jemaah, hadirin muslimin wal hadirat muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah dapat kita mengimarahkan rumah Allah, masjid, dengan sama-sama kita memulakan dengan bangun. Bila bangun daripada tidur kita sebutlah nama Allah. Itulah merupakan adab dan juga apa yang dititip tinggalkan dalam sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana syaitan itu akan mengikat dia punya kepala anak-anak Adam itu 3 kali ikatan dan 3 jenis ikatan. Tak kala dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah dan zikrullah, terungkailah satu ikatan. Dan tak kala dia bangun berwuduk dan menyempurnakan wuduknya lebih-lebih lagi, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, fa inna syaitan yabit fi khayashim bani Adam. Syaitan tu sampai dia bermalam, boleh kata tidur di khayshum, iaitu bahagian hidung anak-anak Adam. Dia cuba untuk menyebabkan kita ini tarik selimut, tidurlah lagi. Dia kata lailun tawil, iaitu malam makin lama lagi, lambat lagi nak cerah. Maka bila mana kita bangun dan kita berwuduk, maka hilanglah ikatan yang kedua. Bila pula kita menunaikan salat subuh, patah lagi berjemaah, dan Nabi menyebutkan salatul jamaah tafdur ala salatil fadh bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah dapat pahala 27 kali ganda berbanding dengan sembahyang sendirian. Maka akhirnya hilanglah segala kelesuan, kemalasan, dan Nabi kata bila terungkainya 3 ikatan, maka dia akan fa'asbaha nasyid, dia akan bangun dalam keadaan yang segar. Hilang dia punya mengantuknya, hilang dia punya dalam keadaan yang lemah, kadang-kadang malas, hilang. Dia telah pun dapat menghindarkan daripada ditawan dan dikuasai oleh syaitan. Para ulama ada menyebutkan kalau dia bangun terlewat, kadang-kadang mungkinlah dalam keadaan yang sudah pun masuk subuh lama dah, baru jaga, terlewatlah subuh dia. Disunatkan dan adab baginya ialah tidak tidur di tempat itu. Tidak maknanya tidak solat di tempat tidurnya itu. Maknanya cari tempat lain untuk keluar daripada tempat yang ditawan oleh syaitan. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, rumah kita bila masuk sebut nama Allah, bila dijamah makanan sebut nama Allah. Kerana bila disebut nama Allah, syaitan akan berkata, jin akan berkata, rumah ini dah sebut nama Allah, tidak ada rumah bagi kita, tidak ada tempat tinggal bagi kita. Bila mana kita makan dan sebut nama Allah, maka dia akan berkata tidak ada iaitu makan bagi kita. Tetapi bila masuklah rumah, Assalamualaikum pun tidak, Bismillah pun tidak, sebut nama Allah pun tidak. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW rupa-rupanya bila Nabi masuk ke rumah, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, baginda akan bersugi. Itu juga perkara yang unik juga kita boleh lakukan. Nabi bersugi, berjumpa dengan iaitu ahli bait, berjumpa dengan ahli keluarga dalam keadaan yang maknanya bersih, dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang bercakap pun dalam keadaan yang mulut yang tidak berbau. Maka Nabi bersugi. Itu diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita makan pun,
dan kita bersebut nama Allah, maka itu juga tidak akan menyebabkan disertai oleh syaitan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan was-subhi idza tanaffas, dan subuh apabila dia bernafas. Memang benar, seakan-akan diibaratkan subuh itu bagaikan nyawa yang baru. Subuh itu diibaratkan sebagai satu, iaitu peralihan daripada gelap, mati, wa ja'alna an-nauma subata, kami jadikan malam itu sebagai matikan, iaitu keletihan, kepenatan. Dan akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, subuh itu Nabi ataupun Allah sebutkan sebagai was-subhi idza tanaffas, dan subuh itu sebagai satu kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu yang paling terbaik berhembusnya angin dan juga waktu yang menyebabkan kita ini dapat tenaga yang paling terbaik ialah bangun subuh. Waktu semayang tadi kita mendengar pula imam membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu di antara ayat-ayat yang terawal turun. Antara yang mula-mula sekali Nabi berada di Gua Hira ialah datang Jibril berpakaian putih di atas lembaran yang berwarna putih, maka disuruh iqra. Maka Nabi kata wa ma ana biqari, aku tidak mengerti, aku tidak tahu baca. Iqra, aku tidak mengerti dan tidak tahu baca. 3 kali diulang dan Nabi pun masih lagi berkata tidak boleh baca. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan bahawa 3 kali Nabi berkata aku tidak membaca, aku tidak membaca, lalu dibacakan oleh Jibril. Dan ini menunjuk kata bahawasanya Al-Quran bukanlah daripada ilham, bukanlah daripada idea pemikiran yang dikarang oleh baginda Nabi Muhammad. Ia ialah turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Nabi buat sendiri Quran, tentulah Nabi yang bacalah apa yang dia buat, tapi Nabi disuruh untuk baca dan akhirnya dibacakan oleh Jibril dan Nabi ikut bertalaqi dengan Jibril AS. Turun daripada bukit, Jibril pun berkata, ya Muhammad, rupa-rupanya hak dalam gua itu nampak rupa manusia. Turun daripada Gua Hira, daripada Jabal Nur. Kalau nak diikutkan naik Jabal Nur tu lebih kurang sejam sampai lah kan. Kalau kita naik pelan-pelan, insyaAllah sejam sampai. Dan di puncak itulah Nabi bertahannuth, berkhulwah, beramal beribadat mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Subuh, maknanya waktu subuh, waktu pagi-pagi ni, waktu pagi 2 rakaat, dan waktu sebelah petangnya Nabi semayang 2 rakaat. Sebelum difardukan semayang 5 waktu. Dan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, turun daripada bukit, tiba-tiba di dada langit Jibril dengan rupanya yang hakiki, yang Allah Maha menciptanya dengan rupa, dengan besarnya, dengan agungnya, dengan sayapnya. Dan disebutkan bahawa dalam hadis riwayat Bukhari juga bahawa baginda telah melihat Jibril itu dengan sayapnya 600 sayap. Wa qad saddal ufuq lahu 600 janah. Dia mempunyai 600 sayap. Wa qad saddal ufuq, tutup ufuk timur dan ufuk barat. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, ataupun wahai Muhammad, innaka la Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka tarikh yang dikaitkan dengan 17 Ramadan, nuzul Al-Quran, dan ditabalkan engkau lah utusan Allah. Dan engkau telah pun dinobatkan sebagai maknanya hamba Allah yang telah pun Allah wahyukan. Dengan yang demikian telah pun Allah tauliahkan, kuasakan kepada Nabi ini untuk menyampaikan wahyu dia. Sampaikan wahyu. Sebab ta'rifur rasul ialah rajulun, lelaki merdeka, diturunkan wahyu kepadanya, diperintahkan untuk sampaikan ilmu tu. Itulah kerja para rasul. Bukan sekadar ada ilmu, bukan sekadar ada wahyu, sampaikan. Atas kesedaran inilah kita cuba kongsikan, hidupkan majlis untuk balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayat. Hidupkan majlis ilmu walaupun sedikit. Cuti memang cuti, sambutan ayah ataupun tahun baru Cahaya Nur Alik Cina kan, biasalah.
Tapi mereka dengan perayaan mereka, dengan bangsa mereka, tidak mengapa kalau kita mengucapkan selamat tahun baru kepada mereka, kerana itu hanyalah perayaan bangsa. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuti itu janganlah biar berlalu masa itu tanpa manfaatnya. Hidupkan dengan majlis ilmu, hidupkan dengan kuliah, hidupkan dengan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan juga dengan kesabaran. Baginda pulang, Nabi menggigil sebab tengok Jibril. Rupanya dalam gua tadi rupa manusia. Macam kita lah, putih, pakai baju putih elok, susuk tubuh pun tak besar mana. Tiba-tiba di langit Jibril dengan rupanya yang lebih dahsyat lagi. Nabi pun pulang menggigil. Bukankah Allah menyatakan alam nashrah laka sadrak? Tidakkah kami yang melapangkan dada? Bukankah Allah boleh mengamankan hati dan sanubari Nabi, mententeramkan baginda, menghilangkan akan takut dan juga kecut hati Nabi? Boleh, Allah boleh buat benda tu. Tetapi kenapakah Allah jadikan dan perkenankan untuk Nabi menggigil juga, takut? Dan takut itu ulama-ulama sirah seperti Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan al-khawfut tabi'i, bukan khawfut ta'zim. Khawfut tabi'i ini maknanya takut yang normal. Sebab Nabi juga manusia, Nabi bukan Tuhan. Nabi juga iaitu insan yang menjamah, makan, minum, tidur, rehat, luka, sakit, demam, semua. Allah jadikan dan perkenankan untuk Nabi ini rasa takut, supaya untuk nak buktikan lagi bahawa Al-Quran bukan karangan Nabi, Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang berselimut. Dan turun ayat pula yang berikutnya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangun, qum fa'anzir. Bukan masa untuk tidur lagi, bukan masa untuk berselimut lagi. Bagikan peringatan, sampaikan peringatan, sampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara majlis yang paling terbaik untuk dihidupkan dalam Al-Quran ialah majlis untuk menghidupkan baca Al-Quran. Sampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik Tok Imam baca, maka kita sebutkan semula tentang dia punya maknanya, tafsirnya dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir, qum, bangun dan berikan peringatan. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, turun ayat yang berikutnya, wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha. Waktu duha lain pada subuh. Subuh ialah dikala iaitu fajar as-sadiq berada di lembayung ataupun berada di ufuk timur, dan dia itu memanjang. Ulama fiqh menyatakan dia ada fajar itu dua, fajar al-kadhib wal fajar as-sadiq. Al-fajar al-kadhib iaitu ketika mana terbitnya cahaya, dia itu mengembang. Dia mengembang ataupun dia itu maknanya dalam keadaan yang seperti ekor serigala begitu. Itu awal lagi. Kemudian bila dah memanjang di ufuk timur, barulah itu merupakan iaitu fajar as-sadiq, fajar sidik. Orang panggil fajar sidik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demi waktu duha. Duha ialah terbit matahari dah, sekadar satu galah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wal laili idza saja, dan malam yang semakin kelam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak pernah tinggalkan engkau. Dan kita pun tidak boleh lari daripada Allah, tidak boleh lekang daripada Allah. Mujurlah Allah waktukan kita dengan 5 waktu. Mujurlah Allah wajibkan kita dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Mujurlah kita ini tuan-tuan dirahmati Allah, diperintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makalah tidak ada waktu-waktu ni, duk buat apa waktu ni? Duk tidur. Kan? Sebab itulah Allah wajibkan bahawa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ke atas mukmin ada jadual dia punya waktu yang perlu kita ikuti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sembahyang kita menghadap Allah. Dalam sembahyang juga tuan-tuan kita Al-Fatihah. Al-Fatihah ialah doa. Al-Fatihah ialah pengiktirafan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami pun pertolongan. Lepas kita mengakui, mengiktiraf Allah yang Maha Agung, yang kita akui, engkaulah yang kami sembah dan tidak minta yang lain, tidak sembah yang lain.
maka kita akan kata bahawa pertolongan, minta pertolongan daripada Allah, minta bantuan daripada Allah, pedoman daripada Allah. Lepas yang kita mengiktiraf Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu kita akan kata apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Mula-mula sekali tuan-tuan, selepas kita mengiktiraf Allah yang kita sembah, Allah yang minta pertolongan, maka kita akan kata kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan dalam sembahyang kita akan mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Dalam tahiyat kita akan menyebutkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah sembahyang adalah merupakan, iaitu menghadap kita kepada Allah, dan kita akan mengulang-ulangkan janji kita, iktiraf kita, syahadah kita, dan khutbah diulang juga setiap hujung minggu ataupun setiap hari Jumaat. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, janganlah mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Macam mana Islam? Jaga syahadah. Macam mana nak tahu kita jaga syahadah? Jaga sembahyang. As-salat imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Bila mana kita jaga agama, jaga salat, jagalah, terbinalah. Bila mana tinggal sembahyang, maka runtuhlah agama. Hadis baginda yang sempat kita kongsikan pada pagi ini ialah daripada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana mink wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Tirmizi. Daripada khadam Rasulullah, Anas bin Malik. Kita perkenalkan dulu Anas ini, tuan-tuan dirahmati Allah, merupakan seorang anak yang dihantar oleh ibunya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ni dia kata, tidak ada harta ya Rasulullah untuk aku sumbangkan dalam agama Allah ini, tetapi aku punya anak, ambillah dia, mintalah apa yang boleh dibantu, tolong agar dia dapat tolong engkau ya Rasulullah. Maka Anas diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika usianya 9 tahun. 9 tahun, ya betul. Dia jah 3 ataupun tahun 3 lah, lebih kurang 9 tahun umur dia. Maka kalau anak-anak kita 9 tahun ni duk meloncat lagi lah, duk main lagi, seronok lagi. Tetapi ibunda yang mulia ini, Ummu Sulaim, telah serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ambillah, jadikan dia khadam kepada Rasulullah. Dia berkhadam, dia berkhidmat jadi kepada Rasulullah SAW. Selama berapa tahun? Lebih kurang 10 tahun khadam kepada Rasulullah, sampai dia digelar sebagai Anas bin Malik khadim Rasulullah, khadam Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hebat melainkan khidmat kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang dipakaikan, diletakkan sepatu Rasulullah, selipar Rasulullah untuk Nabi pakai. Kadang-kadang dia bawa bekas air Rasulullah, kadang dia bawa satu macam tombak kecil untuk pacakkan di atas itu tanah ketika mana Nabi nak qada hajat dan seumpamanya. Maka diletakkan alat-alat tersebut untuk Nabi taharah, untuk Nabi nak berselindung ataupun berlindung di sebalik, iaitu sitar ataupun yang ditudung untuk Nabi mempermudahkan urusan harian baginda. Dia ikut Nabi, pergi mana dia ikut. Sampai tuan-tuan khidmat bakti dia kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi. Ya Allah, engkau berkatilah kepada Anas ini akan hartanya dan anak-anaknya. Anas berkata, sesungguhnya akulah orang Ansar yang paling banyak harta dan paling banyak anak. Inilah keberkahan bila kita jaga agama Allah, bila kita, iaitu tuan-tuan dirahmati Allah, buat kerja-kerja agama Allah ini. Walaupun kadang-kadang kita rasa masa kita telah pun habis untuk kerja-kerja agama Allah, tetapi insya Allah Allah berkati hidup kita, Allah akan rahmati kita.
Lebih-lebih lagi dirahmati sampai kepada keluarga kita, itu yang kita harap-harapkan. Bukan kita seorang-seorang main masjid, bukan kita balik pun seorang-seorang dapat pahala. Kita nak juga dia akan kena kepada isteri kita, anak-anak kita. Bila kita dapat ilmu, kita sampaikan pula. Dan moga-moga dengan sampaikan ilmu, berkat itu akan sampai kepada keluarga kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, Anas ni dia kata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, dan Nabi menyampaikan firman Allah. Maknanya hadis ini ada juga keistimewaannya, di mana hadis ini lafaznya daripada Nabi Muhammad SAW dan maknanya daripada Allah. Dinamakan sebagai hadis qudsi. Dinamakan sebagai hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Sebab kita daripada tu Adam, wahai anak Adam lah, kan? Wahai Adam, ataupun anak Adam ni, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani wa rajautani, selama engkau minta kepada aku dan engkau harap kepada aku, ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Alama kana minka, walau macam mana pun engkau punya dosa, walau macam mana pun engkau punya keadaan, banyak dosa, banyak kes, banyak silap, wala ubali, Allah kata aku tidak akan, iaitu peduli. Aku tak, dalam bahasa kita, aku tak kira dah. Kalau engkau mai serah diri dan minta pengampunan daripada aku tak peduli. Yang pentingnya kau harap kepada aku dan engkau minta ampun kepada aku, maka aku akan terima, Allah akan terima. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka, walaupun dosa-dosa engkau itu telah capai dan maknanya jumlahnya ananas sama, iaitu bilangannya sama dengan bintang-bintang di langit, ataupun mencapai, ananas sama ni maknanya mencapai awan di langit, ya, mencapai awan di langit, maknanya sudah penuh syarat daripada dataran permukaan tanah ni sampai naik ke langit. Banyak sungguh, kan? Dosa-dosa itu sudah penuh sampai naik ke langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepada aku, ghafartu laka, aku akan ampunkan engkau. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku bi qurabil ard, iaitu dengan dosa-dosa yang memenuhi, iaitu tanah, daratan dan juga seluruh isi bumi ini penuh dengan dosa. Thumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, la tusyriku bi syai'a, engkau tidak mensyirikkan denganku dalam ibadat, maknanya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ibadat. La ataituka, nescaya aku akan mendatangi engkau, bi qurabiha maghfirah, dengan isi dunia ini, bumi ini, dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tuan-tuan dirahmati Allah disampaikan oleh Anas bin Malik, dan hadis ini tuan-tuan dirahmati Allah memberi pelajaran kepada kita, hidup kita ialah sebagai tuan-tuan dirahmati Allah yang Nabi kata kullu bani Adam khatta'un, setiap anak-anak Adam ni banyak ada silap je lah, khatta'un, wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang ada silap dia akan bertaubat kepada Allah SWT. Nabi berkata, aku bertaubat demi Allah satu hari 70 kali, dan satu riwayat yang lain sampai 100 kali. Kalaulah Nabi yang maksum beristighfar dan bertaubat kepada Allah sampai banyak tu tuan-tuan, patah lagi kita ini yang banyak buat dosa, banyak buat silap. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita habis semayang, di antara sunnahnya ialah Abdullah bin Abbas kata, kami tahu bahawa semayang dah habis dengan bunyilah, dengan lafaz zikir yang terdengar, astagfirullah, 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 terdengar bunyi. Maknanya boleh dah dikatakan bahawa ia merupakan sesuatu tanda bahawa semayang dah habis dah, sebab kedengaran bunyi astagfirullah, astagfirullah. Lepas kita habis semayang, patutnya dosa kita tak ada lah kan, kita dah semayang dah, kita dah buat pahala dah, kita dah penuh dengan ganjaran dah, tiba-tiba kena beristighfar lagi. Tetapi inilah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab kita menghadap Allah
adab kita tuan-tuan dirahmati Allah, bila habis semayang aja kita akan minta ampun lagi kepada Allah SWT. Bila turun ayat tuan-tuan dirahmati Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kota Mekah dibuka, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat ramai manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertahmidlah, bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Para sahabat turun ayat ini, surah An-Nasr, semua gembira, semua ceria, semua berbangga, berbesar hati, sebab Allah cerita apabila datang bantuan daripada Allah, pertolongan Allah, kemenangan besar-besaran. Kemenangannya itu tuan-tuan dirahmati Allah, setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan akhirnya tuan-tuan Nabi berjaya. Setelah 8 tahun lepas itu Nabi membuka kota Mekah Al-Mukarramah, kemudian mengalahkan suku Hawazin di Hunain, mengalahkan juga suku Thaqif iaitu di Taif. Dengan kata yang lain, Nabi berdoa, Allahumma hadi Thaqifan, ya Allah kau berilah hidayat kepada kaum Bani Thaqif. Akhirnya mereka peluk agama Islam. Di antara yang paling dahsyat tentang Nabi ini ialah ni lah, orang-orang Thaqif, orang-orang Taif. Orang Mekah sembah Uzza dan orang-orang Taif ni sembah Lata. Dua-dua ni kira mitos, dua-dua ini ialah syirik, dua-dua ini ialah menduakan Allah. Kira dia pun tak terima Allah saja, duduk beribadat kepada yang lain daripada Allah. Nabi diutuskan untuk la ilaha illallah. Nabi diutuskan untuk sembah mentauhidkan Allah, bukan sembah yang lain, bukan minta yang lain, bukan ada tangkal, bukan ada azimat, bukan ada pituk kamat, minta hajat, kemudian buat makan-makan, tolak semua. Zaman-zaman dulu kira ni ada lah kan, dalam kebun ke, dalam dusun ke, dalam hutan pun ada. Kadang pergi minta kamat apa, yang minta pula, minta nombor pula tu. Bila dah menang pula pergi buat kenoi doa selamat pula, bukan main lagi. Semua itu untuk kita tolak, untuk kita buang, dan untuk kita ini tinggalkan. Sebab dalam semayang pun dah ajar. Lepas tu kita kena reti apa kita semayang. Kita kata inna salati wa nusuki, sesungguhnya semayangku, hidupku, amal ibadatku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tidak syirik. Jadi sebab itulah kita mengerti semayang, kita insya-Allah tidak akan syirik lah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini cerita kepada kita bahawa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau melihat ramai orang masuk agama Islam. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, dalam kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kurang lebih 60 kabilah datang rombongan dipanggil wufud. Mereka ini lebih kurang 60 wafd dipanggil. Lebih kurang 60 rombongan datang. Semua pakat main berjumpa dengan Nabi. Di mana? Di Masjid An-Nabawi. Dan Nabi sandak kat tiang. Dan sampailah wafd daripada sebelah sekitar Madinah tu lah. Ada yang sampai di sebelah-belah, orang kata tempat sekarang ni lebih kurang tempat di kawasan Riyadh, jauh mari. Yamamah datang, dia bani-bani iaitu apa? Adi bin Hatim lah, daripada golongan, daripada mana apa kabilah-kabilah sekitar Madinah, semua pakat datang. Dan ada yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk agama Islam. Najran pun ada, orang-orang Nasrani mari jumpa dengan Nabi. Mereka tengok macam mana orang beramai dalam masjid semayang, dan akhirnya mereka kata kami nak masuk Islam. Ada yang kata kami tak mampu nak masuk Islam, tapi kami taat kepada pemerintah Islam, kami bayar jizyah. Ada yang macam tu. Dan ini kejayaan Nabi SAW. Ini juga diplomatik hubungan Nabi dengan negara-negara luar. Ini juga kejayaan Nabi telah pun berjaya membawa kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada Arab seluruhnya. Dan Allah rakamkan kejayaan, pencapaian, khidmat cemerlang Nabi SAW. Tetapi pada hujung ayat tu, fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan mentahmid Tuhan engkau, wastaghfir, dan beristighfarlah,
Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu Maha penerima taubat. Orang tak tahu ayat ni. Abu Bakar As-Siddiq sendirian dia menangis. Orang pergi jumpa dengan dia. Kenapakah Tuhan menangis? Ayat ni kan cerita bila datang pertolongan Allah, kota Mekah dibuka, orang-orang pakat masuk agama Islam. Kenapa Tuhan boleh menangis pula? Maka Abu Bakar As-Siddiq kata, ayat ini bila mana Allah ada kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah engkau wahai Rasulullah, bertahmidlah, beristighfarlah, Allah Maha penerima taubat. Nabi pun Allah suruh untuk bertahmid, bertasbih, bertahmid dan beristighfar, sedangkan Nabi maksum. Dan selepas turun ayat ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Aisyah perasan Nabi waktu rukuk dan waktu sujud, Nabi akan kata subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sujud pun sama juga. Ya Rasulullah, kenapakah Tuhan tidak mengucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la? Tuhan tukar yang lain pula. Maka Nabi berkata, aku telah didatangi Jibril bahawa apabila engkau sudah melihat satu tanda, maka bertasbih wa tahmid, beristighfarlah, buatlah benda tu. Dan aku dah nampak tanda itu. Maka Nabi pun selepas pun turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi pun subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab untuk nak mengamalkan perintah Allah ni, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rupa-rupanya lagi kita berkhidmat cemerlang, lagi kita buat kerja yang hebat, kita rupa-rupanya kena puji Allah. Bukan kita buat makan besar ke, ataupun kita buat kenduri besar ke, bukanlah kita ini duduk menari ke apa tak. Kita rupa-rupanya kena bertaubat kepada Allah. Lepas kita semayang, elok dah semayang, sepatutnya cemerlang lah semayang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah. Maknanya supaya kita minta ampun ni bukan kata Allah banyak dosa, buat apa nak kata banyak dosa. Lebih baik kita ni tak berasa kita banyak dosa, tak. Patutnya kita merasa rendah diri kepada Allah. Rendah diri dengan kita berasa berdosa dengan Allah, serah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi kata kepada Aisyah, Jibril telah beritahu kepada aku, apabila engkau nampak tanda, maka bertasbih, bertahmid, beristighfar, bertaubat. Dan aku dah lihat tanda itu. Aisyah kata, apakah tanda itu ya Rasulullah? Tanda itu ialah orang ramai masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat berbondong-bondong orang pakat masuk Islam. Dulu Nabi pergi rumah ke rumah, mari masuk Islam. Sekarang mereka datang daripada rumah-rumah mereka, jumpa dengan Nabi untuk mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ini Allah kurniakan kejayaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan itu juga yang menyebabkan Abu Bakar kata, tahukah kamu bila mana, orang tanya kepada Abu Bakar lah, kenapakah Tuhan menangis? Tahukah kamu bila mana Allah ada kata bertasbih, bertahmid, beristighfar? Maknanya Allah dah nak panggil Nabi Muhammad SAW. Allah dah nak jemput dah Rasulullah SAW. Sudah pun pada penghujung perkhidmatan Nabi, tak lama lagi Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benarlah selepas turun ayat tersebut, iaitu penghujung hayat Nabi, maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang kita sebut pada pagi ini juga memberi pelajaran kepada kita bahawa ud'uni astajib lakum, mintalah Allah akan perkenankan. Jangan pernah kita rasa letihlah berdoa, ataupun janganlah kita maknanya terputus hubungan kita dengan Allah. Naik kenderaan, bacalah doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Keluar daripada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Keluar daripada rumah, Allahumma inni a'udzubika min an azil au uzal adil au udal au adlim au udlam au ajhil au ujhal alayya. Amalkan doa-doa tu. Amalkan doa. Sunnah berdoa ni luas sebenarnya. Bukan dalam masjid saja, rupanya dalam di mana-mana tempat kita amalkan sunnah Rasulullah SAW. Amalkan doa.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi bila turun nazala manzilan, bila turun satu tempat, singgah rawat dan rehat. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu amalan Nabi juga. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan itu juga Nabi naik bukit, Allahu akbar. Nabi kunna idza, maknanya para sahabat kata kunna idza sa'anna kabbarna, kami bila mendaki kabbarna Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Dan apabila kami berada dalam keadaan yang mana, maknanya dalam keadaan yang kami mendatar, kami akan bertasbih kepada Allah. Turun alhamdulillah, alhamdulillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas dan lebih umum lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata inna du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Sebab itu jangan minta yang lain. Jangan pergi ke tempat-tempat yang bukan-bukan. Kadang-kadang pergi ke kubur lah, kadang-kadang pergi menurun lah, minta doa di depan tuan kubur. Kadang-kadang minta hajat. Tidak mengapa ziarah kubur, dia itu wali ke dia Nabi. Tetapi masalahnya, wahai wali Allah, wahai Nabi Allah, kenapa minta kepada wali Allah tu? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku dan aku akan perkenankan. Jangan minta kat wali, jangan minta kat Nabi, minta kepada Allah. Masalahnya kadang-kadang dia kata saya nak minta dengan mulai dia. Minta terus kepada Allah, maknanya itu yang afdalnya, yang betulnya macam tu. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan perkenankan. Doa ibadat, sebab doa itu bukanlah perkara yang main-main. Doa itu ialah ibadat itu sendiri. Doa itu sebenarnya untuk tanda kita menyembah Allah. Doa itu sembah Allah. Kerana ibadat itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan sekadar kita semayang aja, puasa, zakat, tapi meminta doa kepada Allah itu juga ibadat kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sedangkan Allah berkata, mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Saya pernah satu ketika ayah saya buat haji. Dan dia buat haji untuk ibundanya yang telah pun uzur ataupun telah kembali ke rahmatullah, dan dia buat niat untuk untuk ibundanya lah, sebab dia dah buat haji, dia boleh buat, orang kata, haji untuk orang lain. Waktu tu saya belajar di sana, saya pun sambut dia. Biasalah, kita sebagai anak ni kadang-kadang kita cuba sedapat mungkin untuk nak berbakti pada orang tua kita. Pada malam gitu, saya semayang kat Masjid Al-Haram Mekah Al-Mukarramah. Lepas tu saya bawa kitab mengaji lah. Ada lah orang mengajar di mana-mana tiang, tingkat atas ke bawah ke, ikutlah pengajian tu. Dan saya pesan kepada ayah saya, kalau lepas main syak, kita jumpa kat tiang ni lah. Kat Syamiah tu ada tu tiang tu, tunggu itu lah. Lepas tu dalam keadaan saya pegang kitab ni, orang kata duduk kilik kitab ni, pegang letak kat sini lah, pegang ni, duduk tunggu orang tua saya. Saya pun dalam doa saya, ni tanah suci Mekah, ya Allah, memudahkanlah urusan aku dengan ayah aku ni, ya Allah. Dia nak buat haji tahun ni, ramai orang lah, ya Allah. Ya Allah, hajat kalau dapat malam ni boleh makan dengan orang tua, tapi duit pun tak ada. Duit mana ada, kan budak pelajar ni kan, duit kadang tak apa nak bercukup sangat. Ya Allah, pemudahkan urusan, ya Allah, pemudahkan urusan, dengan niat supaya dapat makan bersama-sama malam tu, boleh makan dengan orang tua saya lah. Tengah-tengah saya ni kata kuasa Allah SWT, minta aja Allah dekat, minta aja Allah akan tunaikan hajat. Mungkin kalau tak tunaikan, Allah bagi pahala, kita dah beribadat kepada Allah, sebab doa itu ibadat, maka kita dah buat amal ibadat. Lepas habis berdoa, kuasa Allah SWT, tiba-tiba saya nampak satu orang Turki, orang kali lah, cara berjalan dia kan, cara derah dia tu, rendah-rendah je, badan besar lah. Dia main tala kat kita. Lepas tu dia mari jumpa dengan saya, dia terus konyok-konyok duit apa semua, dia bagi kat saya. Saya pun sempat dah tengok, ni tak apa. Saya kata saya orang kata bukan minta sedekah ke apa, saya just kata tunggu orang tua ni pegang kitab ni. Dia kata dia nak bagi sedekah sabilillah. Allah. Dia pun lari gitu ya, pergi gitu ya. Saya buka note Turki, duit Turki. Allah, saya pun tak reti nak baca note Turki ni macam mana.
Saya kira lah, ada lah kat 7 biji kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jutawan dah ni. Saya pun lebih excited lagi lah. Oi, banyak dapat ni kata. Baru doa, dia jadi jutawan lah. Kita niat nak bagi makan je. Rupa-rupanya ini boleh buat banyak benda ni. Ni menikah, banglo semua dapat ni. Dalam angan-angan kita hebat lah. Lepas tu orang tua saya pun mari, rahimahullah, Ustaz Zakaria Haji Maghribi, dia pun mari. Saya pun kata jom pergi makan. Ni ada duit sikit ni, alhamdulillah. Allah bagi, Allah kenankan rezeki kita. Saya kata nak pergi money changer tu. Saya pun pergi ke money changer lah. Pergi ke money changer tuan-tuan. Dalam hati saya duk membuak-buak dah. Semangat dah. Boleh banglo ke, boleh apa. 7 angka tuan, 7 angka. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Ui, banyak ni nilai dia. Waktu saya serah kat money changer tu, duk terketak-ketak ni. Buat duit juta ni. Last sekali tuan-tuan, dia pun pulangkan balik. Dia pun nak tengok kita ni macam kau orang Turki, tapi macam mana dia bagi duit Turki lah. Kami dua-dua anak beranak ni. Last kali dia pun pulangkan balik. Tuan-tuan tahu harga dia berapa? Itulah doa saya. Doa saya, ya Allah, bagilah pemudahkan nak makan malam lah ni. Memang lebih kurang harga makan malam tu lah. Tapi Allah perkenankan. Kurang lebih saya ingat lagi 79 rial dia punya nilai dia. Bukan malam tu juga, malam berikut-berikutnya lepas. Tapi bila kita minta kepada Allah, Allah pemudahkan. Allah pemudahkan. Dan tu hamba Allah dia tawaf, ya Allah jadikanlah aku jutawan. Tawaf kali kedua, ya Allah jadikanlah aku jutawan. 7 kali jutawan. Oi, doa lah doa yang dalam hadis Nabi menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibnu Katsir kata kalau baca doa ini sudah cukup merumuskan semua benda yang baik di dunia, benda yang baik di akhirat. Ini minta sampai detail sangat. Ya Allah, minta banglo, minta kereta, minta tak payah. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling baik. Tapi hamba Allah ni doa, ya Allah jadikanlah aku jutawan. Ya Allah jadikanlah aku jutawan. 7 pusingan, ya Allah jadikanlah aku jutawan. Balik Malaysia, dapat offer letter. Ditugaskan menjadi iaitu bos di satu branch di luar negara. Dan HQ dia di Kuala Lumpur, dia kena bertugas sebagai pengarah di luar negara lah. Dia pun tengok kat mana negara tu. Memang betul-betul lah. Iaitu di Indonesia dan memang gaji berikutnya jutawan lah. Dia pun tak sebut jutawan mata wang apa. Jadi Allah pun tak zalim kepada dia. Dia jutawan mata wang rupiah pun kira jutawan juga. Itulah. Tapi Allah makbulkan doa. Tuan-tuan dirahmati Allah. Walaupun ceritanya hampir-hampir lawak gitulah, tetapi maksud saya tuan-tuan dirahmati Allah, doa. Mintalah doa yang baik-baik. Jangan doa yang tak baik. Nabi kena baling batu kepada orang-orang Taif, baling batu Nabi. Sampai datang Jibril. Sampai perkenalkan ini malaikat uruskan bukit bukau. Minta apa saja. Mintalah. Nabi minta tak? Kata ya jahanam habis semua. Biar laknat semualah. Nabi kata Allahumma hdi qaumi. Dan Nabi pun kata aku minta sebagaimana yang iaitu Habib An-Najjar dalam surat Yasin. Surat Yasin ini cerita tentang Habibun Najjar, wali Allah ni. Dia ini tuan-tuan dirahmati Allah sampai mati dia mengajak umat dia ataupun kaum dia untuk bersama menerima dakwah para rasul itu. Dan aku ikut sebagaimana yang dia sebutkan, iaitu Allahumma hdi qaumi, ataupun ya Allah, Allah ampunkanlah, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunkanlah umatku kerana mereka tak tahu. Nabi doa, ya Allah ampunkanlah, ya Allah ampunkanlah. Kemudian waktu perang Taif lagi sekali, Nabi ajak mereka Islam, Nabi ajak mereka, dah kepung mereka dekat-dekat sebulan lamanya, mereka tak nak menyerah kalah. Dan Nabi doa lagi, Allahumma hdi Thaqifan, Allahumma hdi Thaqifan, ya Allah beri hidayahlah kepada Thaqif. Dan akhirnya mereka peluk agama Islam, dan akhirnya Allah rekodkan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat ramai orang peluk agama Islam, termasuklah juga Bani Thaqif di Taif. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi menyebutkan dalam hadis ini juga bahawa hendaklah kita ini
berdoa, dan doalah dengan hadir hati kita. Janganlah doa sampai dalam keadaan yang doa itu nampak macam mau tak mau aja, ya Allah gitu aja. Kadang-kadang ada yang doa tu dalam keadaan tangan letak atas kapet je, koklah nak angkat pun tidak kan. Maknanya doa lah, doa masa sendiri-sendiri lah, pakai doa lah. Lepas sembahyang kita doa, ya Allah. Ataupun kita pergi ke mana-mana pun kita nak berdoa, berdoa lah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Rasulullah berdoa kadang-kadang dalam perang Badar, Nabi doa ni sampai nampak, Abu Bakar kata nampak ketiak bagi dia sampai teratur. Dia kata bersungguh-sungguhnya dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah menunjuk kata betapa hadirnya hati dengan juga penuh harapan yang tinggi kepada Allah dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutlah Nabi sebelum wafat, Nabi kata la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah mati kamu melainkan kamu bersangka baik dengan Allah. Jangan kita kata tak ada harapan lah, malah nak doa. Sebab doa pun tak ada apa pun. Doa kah? Dan Nabi kan bila timpa dengan apa-apa musibah, Nabi akan sembahyang 2 rakaat. Orang panggil sembahyang hajat lah kan. Timpa apa, Nabi akan minta menghadap Allah, minta supaya Allah pemudahkan urusan dia, hapuskan segala musibah, mara bahaya. Nabi bila kena apa-apa ya, Nabi ambil sembahyang 2 rakaat dan minta hajat apa-apa. Itu yang Nabi buat. Tuan-tuan dirahmati Allah, jangan pernah kita kata tak ada apa-apa, doa ni pun tak ada apa-apa mengubahkan. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, bila mana kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampunkan, semoga Allah perkenankan. Dan kalau Allah tak berkenan pun di dunia, Allah akan jadikan dia amal ibadat yang berkekalan pahala di negeri akhirat. Man a'ta ad-du'a maknanya barang siapa yang u'tiya ad-du'a u'ta al-ijabah. Hadis ini menyebutkan barang siapa yang dikurniakan doa, maka dia dikurniakan juga dengan istijabah dia. Berdoalah, moga-moga Allah terima doa kamu. Tidaklah Allah membuka pintu doa kepada seorang hamba dan menutup pintu penerimaannya. Dengan syarat untuk berdoa ini dengan hadir hati kita. Dengan syarat tuan-tuan, dengan berazam dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dengan berdoa juga dengan tidaklah sampai bertempik-tempik dan keras sangat. Berdoalah dengan dalam keadaan yang rendah diri kita. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Mintalah doa kepada Allah dalam keadaan yang takut kepada Allah, dengan keadaan yang mana kita harap kepada Allah. La ta'jizu 'anid du'a. Janganlah kamu merasa lemah, malah nak berdoa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'a ahad. Sungguhnya maknanya seseorang itu tidak akan binasa lantaran dengan doanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka pada dia. Kita ni lagi kita minta lama-lama letih mai pula. Lalu kali dengar orang bagi salam tutup pintu terus. Wah, mungkin adik-beradik kita mari nak berziarah kan. Assalamualaikum. Allah, main tak bersedekah dah mai. Kita rasa seriau orang bagi salam ni. Sebab salam ni maknanya minta apa-apa ni. Ada pernah hari dia raya korban, orang bagi salam nak bagi agih dia yang korban. Dia tutup sampai tak buka-buka. Ni kata Assalamualaikum, nak bagi dia yang korban ni. Tak buka, tak nak. Tak nak apa-apa dah. Seriau kok orang nak minta apa-apa. Manusia dia punya tabiatnya lagi diminta lagi meluat dah. Lagi minta kata minta lagi, tak habis-habis minta. Allah berbeza, lagi minta Allah sayang, lagi minta Allah sayang. Lagi minta tidak akan luak pun daripada perbenaran dan harta kekayaan Allah SWT. Justru mintalah, doalah. Bila kita doa Allah bagi sekalipun, tak akan ambil bahagian orang lain. Terpaksa tunggu turn pula nak kena makbul doa orang lain. Tak ada. Allah bagi dan Allah Maha Kaya untuk bagi semua sekali. Tuan-tuan dirahmati Allah, hendaklah juga kita menjaga adab berdoa dengan rezeki yang halal dan meminta di antara yang minta yang terbaik sekali ialah minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dalam Mustadrak Al-Hakim menyebutkan ma min muslim yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun. Mana-mana orang muslim yang berdoa yang mana dalam doanya tidak ada dosa.
Doa yang berdosa ni maknanya doa yang bukan-bukan lah, doa yang kadang-kadang doa bagi laknat orang ke apakah yang tidak sepatutnya dia dapat laknat. Tiba-tiba kita doa yang bukan-bukan begitu. Dan wala qata'ati rahim, dan juga tidak ada qati'atu rahim, iaitu memutuskan silaturahim. Maka jangan doa untuk putuskan silaturahim. Illa a'tahu Allah, melainkan kalau doa tidak ada dosa, kalaulah doa yang mana iaitu tidak memutuskan silaturahim, maka tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga Allah akan memberikan mustajab doanya. Imma an yu'ajjala lahu da'watahu, sama ada diperkenankan dengan segera, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, ataupun moga-moga Allah simpankan di dalam simpanan negeri akhirat nanti. Wa imma an yukshifa anhu min su', ataupun dia tidak dapat pada hari akhirat, Allah menyelamatkan dia daripada mana-mana barang bahaya. Dia minta benda lain tapi Allah tak bagi apa yang dia minta, tapi Allah selamatkan dia daripada bencana, daripada kemalangan jalan raya, daripada kena wabak penyakit. Dan itu juga merupakan maknanya rahmat Allah dan mustajabnya doa itu dengan bentuk yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita, tuan-tuan, berdoalah, dan banyak waktu untuk berdoa. Di antaranya waktu yang afdal sekali hari Jumaat. Waktu yang afdal juga ialah, tuan-tuan dirahmati Allah, apabila kita ini maknanya dah berwuduk dan lepas solat, maka doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga doa ini akan diperkenankan kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan kita bertaubat menghadap ke arah kiblat, dalam keadaan kita juga, tuan-tuan dirahmati Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keadaan kita mengiktiraf dosa dan merendahkan suara kita, maka itulah adab kita mempersembahkan minta kita dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita tentang biarpun banyak dosa, biarpun banyak akan salah silap kita, maka berdoa, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha Pengampun, kerana Allah Maha Penerima taubat. Taubat yang maksud yang benar sekali ialah taubat dan tinggallah terus. Bila mana tahu buat, bukan taubat, dia tahu buat je. Sufyan As-Sauri kata, orang yang tahu buat bukan taubat, dia itu pendusta. Lepas dia buat, doa astagfirullah. Lepas tu buat lagi dosa, astagfirullah. Macam main-main pula. Kalau betul-betul bertaubat, kalau betul-betul maknanya bertekad untuk tinggalkan, jangan diulang balik dah. Jangan diulang balik. Taubatan nasuha, azam dengan ikhlas, dengan berazam, dengan tak akan kembali. Dan juga kalau dia ada hak dengan orang lain, dia pulangkan balik. Itulah taubatan nasuha. Itulah taubat yang moga-moga Allah terima kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, moga-moga kita mendapat petunjuk daripada pedoman yang disampaikan melalui hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini banyak berdoa, beristighfar, dan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam surat itu doa yang paling bagus untuk diamalkan. Amalkanlah. Kita pun tidak menolak untuk berdoalah. Cuma yang isunya mungkin bila beramai-ramai, tujuannya asalnya untuk taklil, lepas itu dah reti pandai, lepas itu amalkanlah secara sendirian, amallah secara permintaan yang khusus, kerana masing-masing ada hajat masing-masing, masing-masing ada permintaan yang khusus, dan moga-moga dia itu diterima oleh Allah hendaknya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka moga-moga inilah yang dapat kita amalkan menerusi sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Di hujung hadis ini menyebutkan, kalaulah kamu datang kepadaku dan kamu tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampunkan. Sebab itulah tuan-tuan, hidup kita ini, kalaupun kita ada salah dan silap, janganlah sampai terjebak ke kancah syirik. Kancah syirik ini tuan-tuan,
kancah yang paling-paling berbahaya sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dia bertaubat sebelum dia mati, dia tinggalkan dia punya tangkai dia tinggalkan juga azimat dia. Dulu dia kata waktu zaman jahiliah, ustaz, saya ni pergi ke Kuala Polis, saya pelepaskan makanan bagi ke laut apa semua supaya dapat ikan mudah apa semua. Lah ni alhamdulillah lah, ada mengaji kuliah, ada ikut tentang akidah yang sebenar yang betul macam mana, saya tak buat dah. Dulu kadang-kadang songkran pun songkran pesta ayak pun main juga, pergi ke wat pun buat juga. Sekarang ni alhamdulillah lah tak buat dah. Alhamdulillah lah, saya pun tak buat yang bukan. Dulu kadang-kadang kat belah Tok Mun punya kampung tu, kat Batu Dua tu ada Tok Mun kan. Orang pergi keramat Tok Mun. Keramat Tok Mun tu tak siap dengan ada yang buat kenuri, pulut kuning lah dengan rendang daging semua ada. Kata sebab apa ni? Rupanya dia menang nombor ke apa semua. Dan pergi buat doa kesyukuran kat situ pula. Lah ni tak ada arah kata. Lah ni tinggal ada benda-benda yang syirik tu. Ditangkai ke azimat ke, bukan-bukan ni duk minta bantuan khadam jin ke apa semua, semuanya ditinggalkan. Sebab hadis ini menyebutkan bahawa selagi mana engkau tidak syirik kepada Allah, engkau akan diterima oleh Allah. Tapi dosa yang paling berat sekali ialah dosa syirik kepada Allah. Dosa sehinggakan sekurang-kurangnya orang itu beramal kerana yang lain daripada Allah pun, Allah akan templak dia di hari akhirat. Mintalah daripada orang yang kamu beramal kepadanya pahala daripadanya. Sesungguhnya pahala itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik siapa-siapa. Jadi kalau nak beramal pun, nak main masjid, nak buat apa pun, buatlah kerana Allah. Bukan kerana Tok Imam ke, Tuan Pengurusi ke, kerana pegawai agama ke, tak. Saya datang lillahi Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling selamat, paling aman dalam hidup kita. Dan kita berpeganglah dengan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku orang Islam. Semayang kita itu cukup dah sebenarnya. Jadi satu pelajaran yang baik untuk kita pegang. Hidup kita, falsafah hidup kita, pedoman hidup macam tu lah. Pedoman hidup macam tu. Cuma saya ni tolong bagi peringat balik je lah, kata. Tolong bagi ikut apa yang Allah telah modulkan melalui semayang tu. Semayang itu terapi yang paling terbaik untuk kita perbetulkan balik. Kadang-kadang kita melelong ke, lari daripada sirat yang tidak mustaqim, maka mustaqim balik. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu kita ikut semayang kita, fahami semayang kita. Ramai kadang-kadang lebih daripada 70% kadang semayang tak tahu apa yang mereka baca, tak tahu apa yang mereka minta. Itulah doanya, itulah permintaannya menghadap Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itulah doa sebenarnya yang kita minta dalam semayang kita. Dan moga-moga itulah juga yang Allah perkenankan. Jadi semoga kuliah kita pada pagi ini mendapat limpah rahmat, barakat, dan juga moga-moga juga silaturahmi kita juga itu juga akan dapat terus bertaut dan berpanjangan. Saya tidaklah rasa macam kekok sangat dan rasa terasing sangat Masjid Bawak Empiang ni. Masjid Bawak Empiang ni masjid kenangan-kenangan lama saya sebelum saya menikah. Sampai dan lepas menikah mari lagi. Waktu saya mengajar di IPTIP tu, saya masih lagi di Perlis. Selama kurang lebih berkhidmat di Perlis hampir-hampir masuk 4 tahun dah juga. Di antara masjid yang sepanjang saya duduk di Perlis dulu ialah Masjid Bawak Empiang. Dan alhamdulillah saya masih lagi terkenang-kenangkan. Semoga silaturahim itu kita berpanjangan dan dapat kita teruskan dalam mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam kita menghidupkan apa-apa juga program-program ilmu dan juga apa-apa juga yang boleh kita dapat perkukuhkan hablum minallah wa hablum minannas. Masuk semayang Allahu Akbar, habis semayang Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hablum minallah wa hablum minannas. Sekian, itulah saja perkongsian pada pagi yang mulia ini. Semoga terus kita berada pada landasan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita terus berpegang dengan akidah yang benar dan ajaran yang
moga-moga benar tuan-tuan dirahmati Allah. Juga semoga silaturahim kita, hubungan sesama kita juga baik dan dirahmati, diberkati oleh Allah hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.